نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله قربه وثوابه إلى حضرة سيدنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله عليه السلام وصلى الله أرواح مشايخنا ومشايخكم ووالدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وسنة الحبيب ثاني من عبد الله برمى الشاتري وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من رحمتنا الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. InsyaAllah kita teruskan pengajian Surah Nabawiyah, yang mana sebenarnya jadual pengajian ni hari Khamis. Sebab hari ini Ustaz Azian tak dapat datang, so insyaAllah hari Khamis Ustaz Azian dan saya hari ini. Kita tukar jadual. Untuk minggu ini kita tukar jadual dengan Ustaz Azian, sebab dia ada hal sikit. Hari Jumaat masih saya. Dan kita sampai kepada bab tentang memohon hujan, ya, dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 81. Yang mana sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diasuh, ya, atau telah dididik oleh bapa saudaranya, yakni Sayyidina Abu Talib radhiyallahu anhu selepas kematian Abdul Muttalib. Dan selepas kematian Abdul Muttalib, memohon hujan dengan wajah Rasulullah. Ibn Asyakir menyebut satu riwayat daripada Jalhamah bin Arfatah dengan mengatakan, aku pernah pergi ke Mekah pada saat penduduknya sedang menghadapi kemarau. Lalu berkatalah orang Quraisy, hai Abu Talib, lembah ini telah gersang dan anak pinak kita kekurangan makanan. Dah tak subur, tak ada hujan, kan? Istilahnya dalam keadaan tersebut adalah keadaan yang sangat sulit. Kemudian marilah kita berdoa meminta hujan. Kemudian Abu Talib keluar membawa bersamanya seorang budak. Budak itu bagaikan mentari yang dikelilingi awan-awan. Lalu kelihatan jelas daripada awan-awan itu awan mendung yang membawa kebaikan yang banyak. Di keliling budak itu terdapat ramai kanak-kanak. Lalu Abu Talib mengangkat budak itu, yang ni anak kecil, dan menyandarkan belakangnya ke Kaabah serta mendekapkan jari jemarinya ke tubuh itu. Ketika langit kosong dan tiada sebarang awan kecil, tiba-tiba datang awan mendung dan hujan mula menitis dan mencurah-curah. Lembah Mekah pun mula menerbitkan air dan suburlah buminya di merata tempat. Peristiwa inilah yang disebutkan oleh Abu Talib dengan syairnya, si putih yang diminta hujan dengan berkat wajahnya, ketua anak-anak yatim dan pelindung balu-balu. Ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi peristiwa yang luar biasa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi diangkat menjadi nabi, Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak saya nak menceritakan tentang masa kecil baginda. Sayyidina Abbas, bukan Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas, pakcik dia. Akhirnya, wahai pakcik, ya, ceritakanlah. Jadi ceritakan, Sayyidina Abbas ni pernah melihat Nabi didokong pada malam hari. Pada hari didokong oleh ibundanya. Kemudian jari-jari Nabi ni tunjuk ke atas macam tu, kan, ke atas.
Jadi ketika tunjuk ke atas, Sayyidina Abbas pun tengok di atas, tengok ada bintang-bintang di atas sana. Jadi bintang tu, Nabi tunjuk sana, dia ikut sana. Nabi tunjuk ikut sana. Jadi mainan bintang macam tu. Masa-masa kecil. Jadi tunjuk sana. Ada yang mengatakan bahkan bukan bintang, bulannya dibuat mainan oleh Nabi. Di arah sana, di arah sini. Dan Waalaikumsalam. Akhirnya mulai saat itulah dikatakan Sayyidina Abbas dah percaya Nabi ini bukan anak kecil biasa. Bukan anak kecil biasa, sampai bintang boleh ikut arahan dia. Dan di arah sana, di arah Nabi senyum melihat perhatian daripada pak cik dia, Sayyidina Abbas. Dan orang-orang Yahudi sendiri bila berperang pun bila nak menang dia bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW sebelum diutusnya Nabi lah. Orang Yahudi ni mereka sangat menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Lala sekali Nabi datang tak beriman, ya, dikarenakan bukan daripada golongan mereka. Dan mereka sendiri yang cerita bahwasanya kita boleh menang ni berkat kita tawassul kita dengan Nabi akhir zaman. Ya Allah, mereka Yahudi kan masih agama tauhid dulu sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Mereka agama tauhid. Ya Allah, kami nak berperang. Maka dengan berkat Nabi akhir zaman yang akan Engkau utuskan, bagi kemenangan kepada kami berperang. Sayyidina Khalid bin Walid yang yang dijuluki pedang Allah, Saifullah. Bukan Ustaz Saiful ni, Saifullah. Baik, Saifullah julukan dia. Yang pedang bila dah ini akan membinasakan musuh-musuhnya, tak pernah kalah. Dan dikatakan termasuk rahsia kemenangan daripada Sayyidina Khalid bin Walid, dia sentiasa membawa rambut baginda Nabi. Di serbannya, di songkoknya itu, diletak di dalamnya rambut Rasulullah SAW. Pernah satu ketika peperangan, songkok tadi atau serban tadi terjatuh tengah peperangan, jatuh. Ya mungkin wallahualam gerak terlalu agresif atau macam mana. Akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid tak sibuk dengan menyerang musuhnya, tapi sibuk nak ambil balik dia punya serban. Akhirnya sahabatnya, "Ya Khalid, engkau nak mati ke? Engkau ni kena fokus kepada musuh. Bukan dengan serban. Serban boleh beli lagi di pasar nanti ni. Istilahnya boleh dapat lagi yang baru, yang lebih cantik. Aku bukan serbannya yang aku takutkan. Benda ini ditunjuk ni. Ini yang aku risaukan." Apa itu? Rambut Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat ni aku tak pernah kalah, dikatakan Sayyidina Khalid bin Walid. Istilahnya memang satu wasilatul uzma Nabi ni. Satu perantara yang paling agung yang Allah kurniakan pada hamba-hambanya. Kan? Jadi kalau apa saja, kalau kita tengok para ulama-ulama besar, ulama-ulama zaman dulu, ulama besar ni, pasti mintanya, ya Allah berkat Nabi Muhammad SAW terima kami. Baca. Bahkan doa kita pun, orang awam pun kena selawat ke atas Nabi dulu. Sebab dengan diterima selawat Nabi, otomatik kita menggunakan Nabi juga. Maksudnya, ya bukan nak kata menggunakan, kalimat menggunakan ni kan kurang adab sikit. Istilahnya minta wasilah, yang menggunakan perantara Rasulullah SAW untuk minta kepada Allah. Dimula doa terangkat dengan solawat, ditutup juga dengan solawat. Jadi packing dia adalah packing solawat. Nampak packaging tu dah cantik tu dah. Sebab dilapisi oleh solawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Alhasil ini yang berlaku sebelum Nabi menjadi Nabi, ya. Ketika anak yatim, Nabi menjadi perantara kepada turunnya hujan masa tersebut. Baik. Kemudian bertemu dengan Rahib Bahira. Sedia maklum, ya, Sayyidina Abu Talib yang sekarang ni, yakni masa ni, dalam cerita inilah, dia telah mengadopsi atau mengangkat membela, ya. Kalimat yang lembut sikit, membela. Membela Nabi macam tu. Memelihara tu okey. Memelihara nampak kurang sikit lah. Pelihara, menjaga. Yang hari ini kan Nabi dalam jagaan Abu Talib menjaga, insyaAllah. Sebab kita kalau dengan Nabi ni, kalau boleh gunakan bahasa yang paling sopan. Kan? Kalau nak bela ni lain macam, melihara istilahnya. Nak didik pun Allah yang mendidik dia, kan. Istilah menjaga, kan. Ya.
dalam jagaan Abu Talib, yang memang Abu Talib dalam krisis, istilahnya kurang lah dalam ekonomi itu, Abu Talib ini kekurangan dengan anak yang ramai. Sehinggalah usia Nabi Muhammad SAW mencapai 12 tahun, dikatakan 12 tahun 10 hari tepatnya. Abu Talib membawa baginda SAW berdagang ke Syam. Nak latih untuk ada skill atau kemahiran dalam berniaga, berdagang. Mereka sampai ke Basra, yang dianggap sudah termasuk dalam kawasan Syam. Basra, Basrah Irak kan. Basrah, kalau Basrah itu Irak. Kawasan Syam dan ibu negeri Hauran, yang pada masa itu ibu negeri bagi negara-negara Arab yang tunduk kepada pemerintah Rom. Di negeri itu ada seorang rahib bernama Jarjis, yang dikenali dengan nama Bahira. Istilahnya Bahira ni nama aslinya Jarjis. Jarjis ni macam kawan siapa? Baik. Di negeri itu ada seorang rahib bernama Jarjis yang dikenali dengan nama Bahira. Apabila rombongan Abu Talib singgah di sana, Bahira keluar menyambut rombongan tersebut sebagai tetamu yang dimuliakan. Bahira ni termasuk orang yang bertauhid lah, bukan rahib-rahib yang syirik kan. Untuk sekarang memanglah syirik dia sebab tak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi zaman itu Bahira merupakan ulama yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika rombongan daripada Arab ni kan ramai, termasuklah Abu Talib dan Nabi itu sendiri. Bahira sudah nampak pada rombongan ni ada benda yang tak kena. Yakni rombongan tu jalan, tengok awan tu berjalan. Kan Nabi masih kecilnya selalu diikuti awan. Jadi awan tu ikut berjalan, tengok kenapa awan tu jalan. Bawahnya ternyata ada orang ramai berjalan, rombongan. Akhirnya Bahira ingat pada kitab yang dibacanya. Bahwasanya termasuk tanda Nabi akhir zaman, Nabi ini dilindungi atau selalu diikuti oleh awan. Dipayungi atau macam tu. Akhirnya terus, tapi ramai, jadi tak pasti mana satu orang yang Nabi tersebut. Lala sekali Bahira nak tahu, dijemputlah rombongan tadi ke tempat Bahira untuk dijamu makan. Akhirnya datang semua. Kemudian selepas dijamu makan, ditengok yang makan ni tak ada pun tanda-tanda tu, tak ada kepada. Ya ada yang seumuran Nabi, orang tua-tua, tapi tak ada. Bahira bertanya, wahai rombongan jamaah, kalian ini semua dah ada kat sini ke? Dah masuk kat sini, dah makan semua? Ya, kami dah makan semua. Maksudnya ini kami semua lah ni. Ini rombongan kami semua. Tak, saya rasa ada yang kurang ni. Dia boleh tahu sebab tak nampak Nabi tu masa tu. Dikatakan, siapa lagi? Adalah seorang anak buah saya, kata Abu Talib. Anak buah saya jaga unta, jaga duit kan, barang-barang kan kena bawa kalau rombongan. Kena ada yang jaga. Sebab kenapa Nabi suruh jaga? Nabi tu amanah. Jadi tak adalah dia nak seleweng ambil duit orang kat rombongan orang kan. Akhirnya Nabi jaga. Panggil suruh makan. Akhirnya itulah dia jumpa dengan Nabi. Jadi dia dah nampak mula-mula daripada perjalanan dari Bahira. Itu yang sirah yang lain lah. Kita tengok di sirah yang ni. Baik, dikatakan apabila rombongan Abu Talib singgah di sana, Bahira keluar menyambut rombongan tersebut sebagai tetamu yang dimuliakan. Di ajaran kita juga memuliakan tetamu termasuk tanda iman sempurna. Kita kalau nak tahu iman kita sempurna ke tak sempurna, ya tengok ketika ada tamu datang rumah kita. Kalau datang rumah kita, kita dah berat hati, muka masam, apa semua, nak sambut pun berat. Tanda iman ada something atau ada sesuatu yang kurang. Sebab Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman sempurna pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetamunya. Dan itu memang ajaran daripada dahulu kala. Tersebut Bahira mengenali sifat Rasulullah SAW sambil memegang tangan Rasulullah SAW. Akhirnya datanglah baginda Nabi, dipegang tangannya. Bahira berkata, inilah ketua seluruh alam. Inilah ketua seluruh alam. Budak ini atau anak ini, budak dan anak bahasa sini sama kan? Sebab kalau di Indon, budak ni hamba saya.
Kalau sini mungkin anak ya, anak kecil ya. Baik. Budak ini diutuskan oleh Allah SWT sebagai rahmat untuk sekalian alam, yakni rahmatan lil alamin. Lalu Abu Talib berkata, bagaimana kamu tahu? Jawab Bahira, yakni, macam mana awak tahu? Maka Bahira menjawab, ketika kamu bertolak dari Aqabah, tidak ada sebutir batu maupun sepohon pokok, melainkan semuanya tunduk sujud, dan semua itu tidak akan tunduk melainkan kepada seorang Nabi. Ya, benda ni Abu Talib dan rombongannya tak perasan. Benda ni rombongan dan Abu Talib pun tak perasan. Sampai batu atau pokok ini bukan sujud-sujud macam kita lah. Jangan diartikan sujud. Kemudian pokok semua tumbang semua ke tanah, tak macam tu. Tapi daunnya tu macam ni. Istilahnya agak condong sikit kepada Rasulullah. Condong macam tu. Bahkan Nabi batu-batu tadi kan mengucap salam kepada Nabi. Mengucap salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Nabi pun membuktikan juga bahwasanya batu itu salam. Ada bahkan dalam satu hadis tu masih kecil ni Nabi dalam perjalanan ini batu itu salam. Selepas 20 tahun atau lebih ketika Nabi dah hijrah di Madinah. Jadi sebelum daripada Nabi, sebelum menjadi Nabi, ya Rasulullah ni, ada batu salam kepadanya. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, Nabi ceritakan di Madinah, bahwasanya di Mekah tu ada satu lorong, ada satu jalan yang bila saya lalu sana, batu tu saya boleh dengar salamnya. Istilahnya dia kuat suaranya. Diingat Nabi ni, batu pun diingat. Maksudnya Nabi selalu mengingat orang atau makhluk yang salam kepadanya dan tidak melupakannya. Padahal jarak antara hijrah dan diangkatnya Nabi itu kan lama. Nabi di Mekah saja 13 tahun. Kan? Lebih daripada itu sebelumnya berapa tahun? 20 tahun perkiraan. Nabi cerita di Madinah. Nabi masih ingat, oleh para sahabat mengatakan bahasanya Nabi ini hafazan dia atau ingatan dia sangat kuat. Sampai Nabi ini boleh tahu batu yang belah mana yang salam kepada Rasulullah. Bukan batu yang belah mana yang kuat sampai didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi, jangan risau tak didengar oleh Rasulullah. Janji dengan perasaan atau dengan hati kita selawat atau salam kepada Nabi. Kemudian ini tanda yang diucapkan oleh Bahira tadi, tidak ada sebutir batu atau pokok melainkan semuanya sujud atau tunduk dan tidak akan tunduk batu dan pokok tadi melainkan kepada seorang Nabi. Sesungguhnya aku mengenali dia dengan cap kenabian di bawah tulang belikatnya yang seperti buah apel. Di belah sini Nabi ni ada macam cop mohor. Itu ada perbezaan pendapat lah, besarnya besar seperti apa di belakang ni. Ada katakan seperti hitam-hitam, tapi bukan seperti tai lalat gitu. Kalau kita kan ada yang hitam tu, tanda lahir kan. Bukan seperti tanda lahir. Ada yang mengatakan tu ada macam bulu-bulu lembut sebesar telur burung puyuh. Ini di dalam riwayat ni seperti apple. Ada yang mengatakan kecil. Dan ini semuanya memang ditulis dalam Taurat, Zabur dan Injil. Oleh itu seseorang yang pernah baca Zabur, pernah datang kepada Nabi, dia tak percaya kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi membuktikan kenabiannya. Last sekali dia kata, last sekali, kalau tanda ni ada pada kamu, aku akan beriman kepada kamu. Apa dia? Ada tanda kenabian di belakang kamu. Akhirnya Nabi buka di depan sahabat Salman Al-Farisi kalau tak silap. Dan ditengok memang ada kenabian, terus iman kepada Rasulullah. Jadi memang Nabi ini pelantikannya atau pengangkatannya bukan setakat masa Abraha saja. Sebelumnya sudah tertulis dalam kitab-kitab suci orang Yahudi atau orang Nasara. Kami dapatinya ada disebutkan dalam kitab-kitab kami. Bahira meminta Abu Talib supaya membawa Rasulullah pulang, suruh pulang balik dan tidak dibawa pergi ke Syam. Kerana bimbang nanti orang Yahudi akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Yahudi akan membunuhnya. Supaya apa? Supaya Allah mengutuskan nabi baru lagi. Ini nabi akhir zaman dah mati, bunuh saja. Kalau dah mati nanti mungkin Allah akan lantik nabi daripada Bani Israel. Tapi
Wa makaru wa makara wallahu khairul makirin. Pandai-pandainya mereka, Allah lagi pandai nak menggunakan tipu daya. Tapi ini satu wasilah sebab Nabi ini terselamatlah daripada ancaman orang Yahudi. Maka Abu Talib pun menghantar Rasulullah SAW bersama-sama sebagian pembantunya pulang semula ke Mekah. Akhirnya suruh patah balik Nabi Muhammad SAW. Perang Fijar. 3 tahun berikutnya ini ketika pergi Syam 12 tahun. Kemudian cerita berikutnya 3 tahun berselang. yakni semasa umur Rasulullah SAW 15 tahun. Perang Fijar ni diambil dari kalimat fujur. Fujur ni dosa kan. Orang fajir kan ahli maksiat. Dikatakan perang Fijar dikarenakan peperangan ini berlaku pada pada bulan haram. Kan pernah kita baca bahwasanya orang Arab ni, bangsa Arab ni bila bulan haram mereka mengharamkan merompak, berperang, buat zalim, itu haram semua pada bulan haram. Dan mereka tahu bulan haram tu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ni kan. Tapi mereka pun ada helah juga. Kadang mereka tukar-tukar bulan haram ni. Kadang bulan bulan Syawal ni dia lama, tak masuk Zulqa'dah. Untuk apa? Sebab mereka akan berperang. Bulan apa sekarang? Masih Zulqa'dah lagi. Padahal dah 60 hari tu dah. 30 hari dia tangguh. Bahkan kadang ditukar. Sepatutnya bulan Rajab, bulan apa? Sya'ban dalam. Bulan Rajab bila? Bulan depan Rajab. Jadi kita boleh merompak dulu bagian. Perang Fijar ini berlaku ada penyerangan daripada pihak luar penduduk Mekah di bulan haram, dinamakan perang Fijar. Semasa umur Rasulullah SAW 15 tahun telah berlaku peperangan Fijar. Ini merupakan peperangan pertama bagi Nabi ini, antara orang Quraisy dan sekutu-sekutu mereka dari Bani Kinanah dan Bani Ghaz bin Ailan. Dalam peperangan itu tugas memimpin Quraisy dan Kinanah diserahkan Harb bin Umayyah, disebabkan dia mempunyai kedudukan sebagai seorang tua dan terhormat di sisi kabilah-kabilah tersebut. Pada waktu siang, kemenangan berpihak kepada Qais. Tetapi menjelang tengah hari, Kinanah telah dapat menewaskan Qais. Yang antara Kinanah dan Ghaz bin Ailan. Peperangan itu dinamakan perang Fijar, yakni perang jahat, diartikan jahat di sini kerana ia menceroboh kehormatan tanah haram dan bulan-bulan haram. Rasulullah SAW telah turut serta dalam peperangan ini dengan berperanan memenggalkan anak panah kepada bapa-bapa saudaranya, iaitu menyiapkan anak-anak panah untuk mereka. Nabi bagian membawa anak panah, bagian bawa 15 tahun. Dan memang termasuk cara hidup orang Arab ni memerangi satu kabilah kan. Sebab kalau perang dengan kabilah dapat mengalahkan mereka ambil hartanya. Dia ambil hartanya, dapat harta lagi. Nanti perang balas, mereka membalas dendam. Sini kalah, dia ambil hartanya. Termasuk niaga juga. Akhirnya selepas ada peperangan ni timbullah perjanjian Al-Fudul. Al-Fudul ni bukan fudul-fudul yang tidak digalakkan tu kan. Apa ente ni fudul ni? Fudul ni benda yang tak ada manfaat kepada kita, tak ada kena-mengena dengan kita tanya. Benda fudul ni apa? Nak tahu apa istilah Melayu fudul ni. Fudul ni tak terpuji sikap fudul. Nak tahu benda yang kat mana beli kursi, padahal dia tak nak beli kursi pun, tanya je. Siapa bagi kursi ni? Apa faedahnya kita tahu nak siapa bagi kursi macam tu. Istilahnya macam tu. Fudul, benda yang remeh. Itu tak digalakkan. Tapi itu artinya bukan di sini. Perjanjian fudul ni, fudul diartikan dengan hak. yakni satu hak kita, hak dia, hak kamu misalkan. Itu hak fudul. Ada pendapat dinamakan fudul sebab yang mengadakan perjanjian ini orang bernama Fadl, 3 orang. Fadl, 3 orang, nama Fudul jamaknya. Tapi yang paling kuat Fadl ini adalah penunaian hak. Sebab kenapa perjanjian ini berlaku? Sebab ada pendatang yang datang ke Mekah nak berniaga. Kemudian dia bawa barang nak dijual untuk penduduk Mekah. Terjumpa
Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ni ayah daripada Amr bin As. Amr bin As ni sahabat lah. Amr bin As ni sahabat, tapi ayah dia bukan. Ayah dia tak sempat masuk tak iman kepada Nabi. Jadi As bin Wa'il ni melihat ada orang asing datang kat Mekah. Wah, ini senang ni. Dia ambil barangnya, kemudian dia tak nak bayar. Ya biasalah kan orang asing kan. Suka hatilah, kita orang tempatan suka hati ya. Akhirnya dia ambil barangnya, dia tak nak bayar. Orang ni akhirnya tak ada kawan, tak ada saudara, tak ada geng. Dia datang seorang. Lala sekali dia minta tolong kepada Quraisy. Orang-orang Quraisy. Datang kepada pembesar-besar Quraisy, semua tak nak menolong. Akhirnya dia pergi ke Kaabah, dia lantunkan syair. Dia lantunkan syair. Syair ni istilahnya kalau sekarang ni media sosial. Jadi kalau dah masuk TV, masuk YouTube, masuk Facebook, habis lah kau. Istilahnya, iya kan kalau ada orang buat jahat dah masuk YouTube, kena cekup je lagi ni. Kena tangkap dia. Istilahnya paling kurang dia akan aib lah kepadanya. Akhirnya orang asing ni melantunkan syair. Ya. Sungguh jahat perangai As bin Wa'il yang buat kezaliman, dan mereka orang-orang Quraisy pun tak menolong saya. Istilah dengan syair-syairnya seperti itu. Maka As bin Wa'il dengan Quraisy itu sama saja istilahnya, makna secara keseluruhan dengan syair Arabnya. Akhirnya orang Quraisy pun, wah tak boleh berlaku ni nanti, sebab syair zaman dulu itu dihafal oleh orang lain. Kalau dihafal, dia akan dikenang. Maksudnya dikenang itu akan lama benda ni. Dan ini termasuk syair yang mengaibkan atau mencacatkan orang Quraisy. Orang Quraisy ini suka dipuji kan, suka ditinggikan, jadi kalau ada syair macam ni, tak boleh berlaku. Akhirnya dia tolong juga orang asing tadi datang kepada As bin Wa'il. Ya As bin Wa'il, kalau engkau tak serahkan, memang kita akan bunuh engkau. As bin Wa'il takut dia dibayar duit. Dibayar duitnya, akhirnya orang balik. Akhirnya mula daripada saat itu tak boleh berlaku ada kezaliman di Mekah ni. Ini perjanjian Al-Fudul. Perjanjian Al-Fudul ni Nabi selepas menjadi Nabi pun bercerita ketika di Madinah. Dulu zaman jahiliyah, pakcik-pakcikku mengajak aku untuk berjanji Fudul. Ini perjanjian Fudul. Hilful Fudul dia katakan. Membela orang yang zalim. Seandainya sekarang ni seandainya saya dipanggil untuk berjanji seperti itu lagi, kami akan datang juga. Sebab Nabi suka, sebab ada orang zalim akan dibela. Ini perjanjian Al-Fudul. Akibat perang Fijar, maka termeterailah perjanjian Al-Fudul pada bulan haram Zulqa'dah atau Zulkaidah. Zulqa'dah ini selepas Syawal ya. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Perjanjian ini melibatkan kabilah-kabilah Quraisy daripada kalangan Bani Hashim, Bani Thalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab dan Tayyim bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jadan At-Tayyimi kerana dia disegani sebagai orang yang tua dan mulia. Dalam pertemuan itu mereka berpakat dan berjanji untuk tidak membiarkan seorang pun dizalimi, sama ada itu orang Mekah ataupun orang lain, melainkan mereka akan perang bersama-sama dengan orang yang zalimi tersebut, yang akan membela orang yang dizalimi. Dan ini sifat dalam Islam. Perjanjian Al-Fudul ni. Ya, sebab dia Al-As ni tadi. Al-As bin Wa'il. Bahkan Sayyidina Husain pernah nak menghidupkan perjanjian Fudul ni. Sayyidina Husain cucu Nabi kan. Cucu Nabi ketika Sayyidina Husain dah di Madinah. Ketika masa itu dia dizalimi oleh Al-Walid. Al-Walid ni masa itu memimpin kota Madinah lah. Memimpin kota Madinah. Ada hak Sayyidina Husain yang diambil oleh Al-Walid ni. Akhirnya Sayyidina Husain menuntut kepada Al-Walid, tapi Walid tak nak bagi. Maka Sayyidina Husain berkata, kalau kau tak nak bagi juga hak kita, hak kami akan menghidupkan kembali perjanjian Fudul. Masa itu masih ramai sahabat. Akhirnya Walid tahu sejarah tentang perjanjian Al-Fudul ni, dikembalikan hak Sayyidina Husain. Zaid bin Sabit ketika itu masih hidup lagi. Zaid bin Sabit ketika mendengar Sayyidina Husain nak menghidupkan perjanjian Fudul, dia berkata, kalau memang Husain nak hidupkan perjanjian Fudul, kami siap.
berperang untuk Husain. Ya ini akan kami hunuskan pedang dan kami tak akan masukkan balik ke ini pedang tersebut melainkan hak Husain sudah tertunai. Muslim sana dizolimi, kita sama-sama perang. Nah, ini ditakuti nih perjanjian Fudul nih, ditakuti oleh orang kafir. Perjanjian Fudul ditakuti sebab kalau orang Muslim bersatu seperti yang di Palestina dizolimi, semua kan nak turun sana. Oleh sebab mereka nak kuasai Palestina bukan senang, bukan masih dalam singkat. Mereka buat satu tipu daya atau cara yang sangat panjang ceritanya. Jadi kena pisah-pisah negara ni. Oleh kan dipisah-pisah je. Arab sendiri kan dipisah, ada Libya, ada Kuwait, ada macam-macam. Akhirnya nak masuk kota sini kena izin. Nak masuk kota sini kena izin. Kalau dulu tak, kalau semua Muslim masuk je. Kalau seperti itu istilahnya kalau di Thailand, di Myanmar, istilahnya saudara kita Muslim dibantai apa semua, kan? Kita masuk di sana, terus perangi mereka. Mereka takut kalau Islam bersatu, memang menanglah Islam. Makanya mereka buat satu perbatasan, istilahnya di kotak-kotak macam tu. Ini bagian ni, bagian ni, ini bagian ni. Bahagian Malaysia pun dah pisah dengan Indonesia, dengan Singapura apa semua. Dah pisah-pisah semua, nak masuk sini tak boleh. Sebab kalau Al-Fudul ni hidup, memang kuat Islamnya. Dan sekarang kemudian lepas dipisah-pisah, mereka pun meracuni mereka ini dengan masing-masing lah kita jaga negara masing-masing, tak perlu ikut campur sana. Sehingga ada orang yang hina Nabi di Swedia, ada macam-macam, kita tak boleh buat apa sudah. Tapi kalau dulu di perjanjian Al-Fudul, mereka akan datang semuanya. Datang semuanya membela orang yang dizalimi. Kita bahkan Sayyidina Umar pun membela orang kafir yang dizalimi. Bukan sakat orang Islam yang dizalimi. Alhasil siapa yang dizalimi akan dibela. Oleh Nabi sangat bangga ketika menghadiri perjanjian Al-Fudul ni. Ini perjanjian membela orang yang dizalimi. Baik itu kalangan Quraisy atau bukan kalangan Quraisy. Mereka akan menuntut pertanggungjawaban daripada orang yang menzalimi itu sehinggalah dia mengembalikan apa yang dizaliminya. Perjanjian ini disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, ini ada disebut dalam buku ni. Rasulullah SAW pernah bersabda, selepas baginda diangkat menjadi Rasul, yang bermaksud, aku menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jadan. Perjanjian ini sangat aku sukai lebih daripada memiliki unta yang merah. Unta yang merah ini unta yang paling mahal. Kalaulah tidak mengadakan perjanjian itu semasa Islam, nescaya aku sahutinya. Kalaulah diajak bukan tidak. Kalaulah diajak mengadakan perjanjian itu semasa Islam, niscaya akan sahutinya, akan menyambutnya Rasulullah SAW. Semangat perjanjian ini menolak sama sekali sifat jahiliyah yang ditunjangi oleh sikap perkauman. Dikatakan bahawa sebab berlakunya perjanjian ini ialah seorang lelaki dari Zubaid datang ke Mekah dengan membawa barang-barangnya. Barangan itu dibeli oleh Al-As bin Wa'il. Ada disebut sini. Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Tapi As telah menahan pembayaran kepada lelaki tersebut. Dia ambil barang peniaga tu tapi tak nak bayar As ni. Ya As sendiri orang-orang besar juga. Istilahnya gangster jugalah di Mekah ni. Jadi dia boleh buat suka hati. Akhirnya orang ni pun tak ada kekuatan, tak ada apa. Tak ada kuasa. Maka lelaki itu meminta bantuan daripada sekutu Quraisy, iaitu Abdul Dar, Al-Makhzumi, Jum'ah dan Saham. Malangnya mereka tidak mau terlibat dalam urusan lelaki ini. Malas nak urusan dengan gangster kan. Tapi mereka kan satu kaum yang kaum Quraisy. Lalu lelaki itu naik ke atas bukit Abu Qubais. Di sini naik ke atas bukit sambil melaungkan syair yang menceritakan perihal penganiayaan yang berlaku ke atas dirinya dengan suara yang lantang. Lalu Zubair bin Abdul Muttalib berkata, mengapakah orang ini diabaikan? Akhirnya berkumpullah mereka yang telah disebutkan nama-namanya dalam perjanjian Al-Fudul. Mereka bertindak terhadap As bin Wa'il dengan merampas hak lelaki Zubair itu setelah mereka sepakat untuk berpegang dengan perjanjian tersebut. Perjanjian itu. Ini naik di Jabal Abu Qubais dikatakan. Ada riwayat dia di Mekah, di Kaabah. Sebab kalau di Kaabah kan ramai orang. Jadi kalau dah keluar syair, ya maksudnya masuk media sosial sudah. Ancaman sudah. Kita kalau dah masuk media sosial ni bahaya. Lagi-lagi benda yang buruk kan.
Kehidupan yang pencabar. Ini mendekati pernikahan Nabi dengan Sayyidina Khadijah ya lagi nih. Kehidupan yang mencabar. Pada zaman awal beliaunya, Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan yang tertentu. Hidup bersama bapa saudara. Akan tetapi banyak riwayat yang menyebut bahawa Rasulullah SAW adalah seorang pengembala kambing. Nabi mengambil upah mengembala kambing orang. Mengembala kambing orang. Rasulullah SAW mengembala kambing di kawasan perkampungan Bani Sa'ad dan kambing penduduk Mekah dengan bayaran beberapa qirat. Semasa berumur dan kambing penduduk Mekah dengan bayaran beberapa qirat. Semasa berumur 25 tahun, masuk 25 tahun, tadi 15 tahun ya. Terus masuk 10 tahun berikutnya ini Nabi ini. Nabi mengembala kambing lama juga Nabi ini mengembala kambing. Dan memang hikmah daripada mengembala kambing itu sendiri untuk menguji atau melatih kesabaran seseorang. Bahkan para nabi yang lain pun ramai yang mengembala kambing itu sendiri. Kemudian ketika mengembala kambing, Nabi juga ada kawan-kawan dia. Kawan-kawan yang sama-sama mengembala kerja seperti itu. Dan kadang mereka mendengar suara kenduri nikah. Orang Arab kalau kenduri nikah ni ada nyanyian dia, ada lagu dia, ada tarian dia, ada minum marak dia. Seronok istilahnya, orang lah seronok. Nabi dalam satu hadisnya, Nabi tak pernah hadir pernikahan, bahkan tak pernah hadir satu majlis yang ada minum arak atau tarian-tarian seperti itu. Tapi dikatakan sahabatnya, awak tak perlu minum dan tak perlu tarian, awak hadir je, yang laki-laki apa semua. Nabi ada pernah azam hadir benda ni. Ini pada kenduri, mendengar ada ramai-ramai Nabi nak hadir pada petang hari macam tu. Tapi subhanallah, Allah gagalkan semuanya 2 kali. 2 kali Nabi ada azam hadir, ditidurkan oleh Allah. Ngantuk, penat, nak jalan, penat lah. Kambing ni degil semua, penat, tidur Nabi. Lala sekali bangun-bangun dah habis kenduri dia. 2 kali, semasa 3 kali suruh datang lagi oleh kawannya, datanglah. Tak payahlah aku 2 kali dah gagal, baik aku tak payah pergi. Istilahnya Allah nak jaga daripada perkara yang buruk pada Nabi tadi. Ya, ini termasuk pengalaman Nabi ketika mengembala kambing tadi. Semasa berumur 25 tahun, Rasulullah SAW keluar berniaga ke Syam dengan membawa harta perniagaan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah masa itu sudah tak bersuami. Dan dia lebih fokus kepada mengembangkan bisnes dia. Mengembangkan bisnes, akhirnya Khadijah pun mencari orang-orang untuk boleh membawa barang-barangnya ke luar negeri. Istilahnya Syam kan luar negara kan, keluar negara. Akhirnya Nabi yang dipilih sebab Nabi memang terkenal orang amanah. Baik, kemudian Ibn Ishaq berkata Khadijah binti Khuwailid ialah seorang wanita pedagang yang punya kedudukan terhormat dan harta yang banyak, kaya raya, terhormat dan agilah, berakal, cerdik Khadijah ini, dan juga cantik dikatakan sebab orang kaya kan. Beliau mengupah beberapa orang lelaki untuk menguruskan perniagaan hartanya. Beliau membuat pelaburan dengan mereka dan membayar sesuatu untuk mereka. Orang Quraisy ialah kaum pedagang. Apabila Khadijah radhiyallahu anhu mendengar mengenai Rasulullah SAW, yaitu mengenai kebenaran bicaranya, sifat jujurnya dalam berkata, sifat amanah dan kemuliaan akhlak baginda, beliau pun menghantar utusan kepada Rasulullah dan menawarkan baginda untuk membawa harta perdagangannya untuk diniagakan di Syam. Beliau menawarkan kepada Rasulullah bayaran yang lebih baik daripada yang pernah dibayar kepada pedagang-pedagang yang lain. Di samping itu, beliau menyerahkan seorang hambanya yang bernama Maisarah. Maisarah ni lelaki. Lelaki dikatakan masih gulam, umur masih di bawah 20 tahun. Masih gulam lagi untuk membantu Nabi, untuk memudahkan Nabi itu berniaga. Maisarah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menerima tawaran itu dan membawa harta Khadijah radhiyallahu anha untuk diniagakan di Syam. Maisarah ikut keluar bersama-sama Rasulullah SAW ke Syam. Akhirnya Nabi berniaga ni, perniagaan pertama dia selepas bekerja mengembala kambing tadi, sekarang berniaga ambil upah jualkan barang orang. Ini barang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha.
Dari sini Maisarah akhirnya tahu banyak tentang perkara luar biasa daripada Rasulullah SAW ya. Diceritakan nanti kepada Sayyidina Khadijah, Rasulullah ni orangnya diikuti awan, kemudian pokok-pokok batu itu semua berlaku masih kepada Rasulullah. Kemudian dengan Rasulullah yang muka handsome Nabi, menarik orang, kemudian percakapan yang sopan, dengan amanah, jujur, niaga. Orang tengok Nabi, tengok barang sudah, dia tengok Nabi saja nak beli sudah. Macam tu. Jadi, tapi Nabi bukan memanfaatkan wajahnya, tapi Nabi terangkan barang ni diterangkan daripada sini dan harganya macam ni. Akhirnya orang pun tak segan nak beli. Tak payah cakap harga, sudah saya beli. Ya. Tapi Nabi tak, Maisarah pun kagum dengan perbuatan Nabi. Istilahnya kalau Maisarah, kalau saya macam tu, saya letaklah harga kan. Contohnya sini suruh jual RM30, saya jual RM50 je lah. Orang kan tak tengok barang, tengok orang istilahnya. RM50. Tapi Nabi tak. Ini barang ni macam ni, dijelaskan oleh Nabi ada aib dari mana apa semua, kejujuran Nabi. Maisarah pun kagum. Patutnya kan memanfaatkan dirinya. Akhirnya oleh itu dikatakan ketika balik tadi, hasil niaganya lebih banyak daripada orang-orang lelaki lain yang disuruh oleh Khadijah binti Khuwailid. Jadi banyak yang diceritakan perkara luar biasa secara zahir ataupun yang tak masuk akal yang dialami oleh Maisarah itu sendiri. Daripada sana Khadijah ini yang sebelumnya telah menolak ramai pinangan lelaki. Ya. Akan Abu Halah suami dia yang sebelumnya Abu Halah nama dia. Kemudian sebab dia perempuan cantik, berakal, bangsawan, kaya, ramai orang Quraisy yang meminang dia. Semua ditolak. Selepas dengar cerita Maisarah, terdetik dalam hatinya keinginan untuk menikahi Nabi, untuk meminang Rasulullah SAW. Kalau Nabi, ya mungkin wallahualam daripada segi kejujuran ke, atau daripada pelaburannya, ya ini kan Nabi pandai berniaga kan. Maksudnya kalau menikah dengan Nabi, niaganya akan terus berkembang. Tapi alhasil sebab kejujuran Rasulullah, ya, kejujuran Nabi. Akhirnya Khadijah pun minat kepada Rasulullah. Tapi walaupun dia pernah menikah 2 kali, sebelumnya ada 2 lelaki sebetulnya. Kemudian masih malu Sayyidina Khadijah walaupun pernah menikah. Masih malu, akhirnya dia panggil kawan rapat dia bernama Nafisah. Nafisah ini yang akhirnya menjadi perantara kepada Nabi, penyambung istilahnya. Maisarah, Sayyidina Khadijah berkata, kalau macam tu nanti baik saya akan jalin hubungan dengan, ada hubungan yang perlu diteruskan dengan Nabi, tapi ada akan yang menyambungkan lidah saya kepada Muhammad. Maisarah sebab lelaki, jadi dia tak rahasiakan, perempuan kan malu kan. Akhirnya ambil Nafisah tadi. Akhirnya Nafisah dipanggilnya Nafisah ni kawan rapat Khadijah. Dipanggil Nafisah, Khadijah ini cerita kebaikan Nabi. Ya Nafisah, engkau tahu niaga yang dibawa Maisarah dengan Muhammad. Cerita semua, Maisarah banyak cerita. Nafisah tahu, boleh baca. Ini cerita kebaikan lelaki, minat lah ni kan. Minat istilahnya. Terus Nafisah tanya, awak nak menikah ke? Itulah dia. Sebetulnya saya nak minta tolong awak kan. Minta tolong awak untuk sambungan kepada Nabi. Tapi saya ni malu, macam mana nak sampaikan hajat saya, hasrat saya. Tak payah pening, saya yang sampaikan. Baik, terima kasih. Memang itu tujuan dia kan. Tapi pandailah dia pusing-pusing ayat. Akhirnya Nafisah pun pergi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya ada bukan khulwat ya, gitu istilahnya, di tempat yang terbuka. Nafisah pun menyampaikan, ya Muhammad, engkau ni dah umur 25 tahun. Ya. Kau tak nak menikah, belum menikah lagi. Kenapa awak tak menikah? Padahal awak ni macam ni, disebutkanlah kebaikan dia. Nabi Muhammad dengan tawaduknya, ya Nafisah, saya ni memanglah masanya, tapi masalahnya saya belum sedia, tak ada biaya. Istilahnya tak ada biaya, belum sedia nak berumah, nak rumah tangga, kata Nabi Muhammad kepada Nafisah. Oh macam tu. Kalau macam tu carilah orang yang kaya, perempuan yang kaya, cantik, bangsawan. Siapa yang nak pada saya? Ada Khadijah. Ente ni betul. Istilahnya dia tak cakap terus Khadijah tu melamar dia. Pandai juga Nafisah. Khadijah macam mana kau tak tahu ya, Khadijah dengan saya ni jauh. Sebab Khadijah ni termasuk masuk list orang-orang terkaya Quraisy. Dia bukan 10 besar ya, 5 besar dia.
orang-orang kaya 5 besar Quraisy perempuan lah dia satu-satunya perempuan. Jadi Nabi pun tahu diri kan, macam mana nak meminang apa nama orang perempuan wanita bangsawan yang memang telah masyhur di Mekah. Ramai orang-orang kaya meminang Khadijah ini, ditolak semuanya oleh Khadijah. Nabi pekerja, istilahnya bukan pekerja, maksudnya orang yang ambil apa nama ambil kerja dengan Khadijah, ambil upah macam tu kan. Akhirnya Nafisah pun cakap, Muhammad apa ya, panggil Muhammad je masa tu. Awak tak perlu risau. Awak yang perlu daripada awak setuju je. Aku yang sampaikan, katakan. Kalau kau nak sampaikan bolehlah. Maknanya awak setuju setuju on. Akhirnya apa nama Nafisah pun datang ke Khadijah. Macam mana Nafisah? Okey, on. Jadi. Akhirnya tak perlu cakap panjang ya, Khadijah sudah dah tahu banyak kan, tapi pandai Nafisah ni. Akhirnya dia balik kepada Nabi, Muhammad, Khadijah dah bersetuju, dia pun akan siap menerima pinanganmu. Engkau pergilah jumpa pakcik-pakcikmu untuk meminang Khadijah. Akhirnya ya dipinang. Sayyidina Abu Talib ikut, Abu Lahab pun ikut. Pakcik dia Abu Lahab kan, Hamzah semua ikut. Ini sebelum jadi Nabi kan. Sebelum Nabi kan mereka masih cinta kepada Rasulullah. Akhirnya dipinang, kemudian menikah dengan mahar 20 ekor unta. Satu ekor unta 30.000. Dikali 20, 600.000 dia punya mahar. Ya. Tapi iyalah pakcik-pakcik dia kan orang berada. Jadi mereka seronok keluarga mereka nak menikah. Menikahnya bukan apa, wanita bangsawan. Jadi ya kena tinggi lah sikit kan. Kita bukan menikah perempuan biasa, kena tinggi, kena banyak. Akhirnya dinikahi. Tapi Nabi bukan nak ambil harta Sayyidina Khadijah. Nabi masih memberi nafkah kepada Khadijah, Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah ni ia menerima nafkah daripada Nabi, masih menjalankan niaga. Tapi Sayyidina Khadijah tak buat suka hati. Sayyidina Khadijah ni orang yang bahkan tak pernah cakap kasar kepada Rasulullah. Tak pernah cakap membentak Nabi atau mengangkat suara atas Nabi. Oleh itu ketika Sayyidina Khadijah, Nabi selepas kahwin kan, Nabi kan suka khulwat di Gua Hira kan. Yang menghantar makanan kadang Khadijah. Ketika satu masa ni Sayyidina Khadijah nak menghantar makanan, Jibril datang dulu. Qad atatka Khadijah ya Muhammad, yani akan datang kepadamu Khadijah ya Muhammad. Jibril datang kepada Nabi. Yani secara singkat ni Nabi dah pernah jumpa Jibril lah. Beberapa kali berikutnya, beberapa masa berikutnya Jibril bagi tahu dalam hadis Bukhari ini disebutkan akan datang kepadamu Khadijah bawa makanan. Dan ya Muhammad, bila dia dah sampai, bagi tahu kepadanya Allah kirim salam kepadanya. Yaqra'uha salam min rabbi, yani bacakan atau ucapkan salam kepadanya daripada Allah. Bukan jalan-jalan ni, salam daripada Allah dan daripadaku. Dan bagi tahu dia telah disediakan istana megah di surga. Ini sebelum ini kan, istana surga megah di surga, tak ada keletihan, tak ada kebisingan. Dikatakan para ulama, yakni perempuan yang dapat salam terus daripada Allah ni Khadijah ni. Oleh Nabi tidak mempoligami Khadijah. Nabi kahwin seorang saja kan, sampai Sayyidina Khadijah meninggal dunia. Kemudian satu-satunya salam daripada cukup. Sebenarnya kelebihan Sayyidina Khadijah dapat salam daripada Allah tu dah cukup sudah, daripada Jibril juga. Dan dapat istana yang sebab keramahan dia kepada Nabi, dan juga dikatakan tak ada bising sebab dia tak pernah bising kepada suaminya. Kepada nanti kalau ada isteri bising kepada suami, dapat surga yang bising nanti. Menyesal saya. Kenapa surga bising sangat ni? Awak bising kepada suami kan? So Sayyidina Khadijah ni tak pernah cakap kasar kepada Nabi. Orang memastikan Jibril ni surga tu tak ada nak bising suara Rio, kecoh apa semua, tak ada macam tu. Kemudian letih, tak ada letih payah. Sebab kenapa? Sebab dia letih naik bukit tu. Keletihan tu hanya dia akan rasakan di dunia. Tapi bagi tahu dia supaya semangatlah Sayyidina Khadijah ni menyokong Rasulullah, diberi kabar gembira. Ini dah kelebihan Sayyidina Khadijah. Baik. Itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang dapat salamnya Sayyidina Khadijah ke apa ni? Salam.
Iqra' 'alaiha salam min rabbiha. Bacakan atau ucapkan salam kepadanya daripada Tuhannya, wa minni, dan daripada ku Jibril. Fabashshirha, bagi tahu dia, bagi kabar gembira dia macam ni di surga. Boleh. Dan memang kesabaran Sayyidatina Khadijah masya-Allah ya, sampai meninggal dia tak nak susahkan Nabi Sayyidatina Khadijah. So ketika ternat sakit sangat ni, kalau sekarang mungkin dah sakit sangat, suami ada, Nabi masih di masjid. Tapi Sayyidatina Khadijah ketika Nabi balik tu, ternat dia tak mampu nak berdiri. Siti Fatimah jadi bukti, jadi saksinya. Kemudian, ya Fatimah, bangunkan ibu. Ayahmu nak datang. Ketika Nabi nak buka pintu, Sayyidatina Khadijah dah duduk dengan Siti Fatimah. Nabi masuk, Assalamualaikum, apa kabar ya Khadijah? Macam mana keadaanmu? Alhamdulillah ya Rasulullah, kami nampak sehat. Nabi keluar balik. Nabi keluar nak mengajar lagi. Nak mengajar lagi. Sayyidatina Khadijah tak nak tak nak bebankan Nabi, tak nak bebankan perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah ketika itu Nabi keluar, Siti Khadijah pun tak larat dah. Dia terbaring, akhirnya Siti Fatimah tak sampai hati dia. Dia kejar Rasulullah, ya wahai abah, sesungguhnya ibu dah ternat sangat. Ternat sangat. Tapi alhasil dikatakan termasuk wasiat Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah, wahai suamiku kan, minta maaf saya tak boleh banyak membantumu. Padahal hartanya sudah habis semua kepada Nabi. Hidupnya menjaga anak-anaknya tu dalam masa kelaparan kan, nanti dipulaukan kan, di kampung Bani Muttalib tadi. Nanti kan ceritanya. Alhasil ketika meninggalnya ni, saya sebagai isteri yang kurang baik, tak dapat banyak membantumu. Wahai suamiku, seandainya aku dah mati, kemudian tulang-tulangku nanti boleh juallah, gunakan untuk dakwahmu. Sayyidatina Khadijah memang itu yang Nabi bangga tentang Khadijah. Diceritakan masa matinya pun Nabi bangga. Bahkan Nabi buat baik kepada kawan-kawan Khadijah. Sebab kehidupan Khadijah daripada A sampai Z tu semua untuk Nabi. Hartanya, tenaganya, masanya, semuanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah mula-mula dah dapat bisyarah sudah. Dapat bisyarah, dapat berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya-Allah ada ni. Sayyidatina Khadijah meninggal ketika umur Nabi 50 tahun. Menikah 25. Maknanya Khadijah 25 tambah 40, 65 umur Khadijah. Perkiraan ya. Sebab sejarah ni ada banyak khilaf. Baik. Masuk lagi perkahwinan, itu singkat perkahwinan sampai meninggalnya Khadijah. Sebab di sini pun tak panjang cerita tentang Khadijah tu, tak panjang. Ulama ada buku sendiri tentang Sayyidatina Khadijah ni. Sayyidatina Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah, isteri-isteri Nabi. Apabila Rasulullah SAW pulang ke Mekah, Khadijah radhiyallahu anha mendapati keuntungan hartanya hasil daripada sifat amanah dan keberkatan yang tidak pernah dirasainya sebelum itu. Untung yang sangat banyak dirasai oleh Khadijah binti Khuwailid. Hambanya Maisarah memberitahu beliau apa yang dilihatnya pada diri Rasulullah SAW, yaitu pribadi yang menarik. Bukan sakat Maisarah yang tertarik, orang yang jumpa Nabi pun tertarik, nak beli. Jadi dagangan tu, barang niaga tu habis. Akhlak yang mulia, istilahnya orang tu nampak ada duit ke tak ada duit ke, dilayan oleh Rasulullah dalam nak berniaga tadi. Fikiran yang tajam, peka fikiran Nabi, tutur kata yang benar serta perilaku yang amanah. Khadijah radhiyallahu anha merasakan bahawa apa yang dicarinya selama ini sudah ditemui sebelum itu. Yang suamilah, teman hidup. Orang kenamaan dan para pemimpin telah berusaha melamarnya, tetapi beliau menolak. Sampai beratur orang Quraisy menginang Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah radhiyallahu anha menyampaikan hasratnya melalui seorang temannya, yaitu Nafisah binti Muniyah. Ini Nafisah. Lantas Nafisah pun pergi kepada Rasulullah dan memberitahu mengenai hasrat Khadijah radhiyallahu anha.
hendak mempersuamikan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menerima hasrat tersebut lalu memberitahu bapa-bapa saudara baginda SAW. Ikut sejarah ni ini direct terus. Yang ni Khadijah bagi tahu Nafisah, saya nak jadikan Muhammad suami, terus di direct je. Tak ada romantis. Kalau nanti romantis kan. Kita ceritakan yang romantis dulu daripada yang direct je. Baik, kemudian bapa-bapa saudara Rasulullah SAW pergi kepada bapa saudara Khadijah radhiyallahu anha untuk melamarnya. Termasuk rahib tu kan, rahib yang bapa saudara Khadijah tadi. Ada yang mengatakan kahwin dengan dihadiri juga oleh ayahandanya Khuwailid, ayahanda Khadijah. Ekoran dari itu berlangsunglah perkawinan antara Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Majlis perkawinan itu dihadiri oleh Bani Hashim serta pemimpin-pemimpin Bani Mudhar. Perkawinan ini berlangsung selepas 2 bulan Rasulullah kembali daripada Syam. Rasulullah SAW telah menghantar 20 ekor unta muda sebagai mas kawin. Mahar dia 20 ekor unta. Rasulullah mengawini Khadijah radhiyallahu anha ketika umur Khadijah 40 tahun. Tapi orang yang senang ya, Khadijah ni tak fikir ekonomi sangat, tak banyak stres dia. Jadi masih terkenal cantik walaupun umur 40 tahun. Khadijah radhiyallahu anha merupakan wanita paling terhormat dalam kalangan kaumnya dari segi keturunan orang baik, kekayaan serta kepintaran, orang berakal. Beliaulah wanita yang pertama yang dikawini oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak berkawin lagi dengan wanita lain sehinggalah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Ini secara singkatnya. Semua anak Rasulullah adalah hasil perkawinan baginda SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim. Kecuali Ibrahim dapat daripada apa namanya? Siapa nama? Siapa? Maria Kiptia kan? Betul. Maria Kiptia. Sofia. Tak, Maria Kiptia. Daripada hamba yang dihadiahkan kepada Nabi. Baik. Anak-anak Rasulullah SAW bersama Khadijah ialah Qasim. Ini anak sulung ya. Ada julukan Nabi ni Abul Qasim. Abul Qasim sebab anak pertama kan, anak lelaki. Selalunya orang Arab dipanggil dengan gelaran bapa anak pertama. Kalau anak pertama Qasim ya bapa Qasim, Abul Qasim, Abu Ali. Itu lebih sopan dalam memanggil orang Arab sebetulnya. Ya Abu Ahmad. Ya, semua ada abu-abu semua. Ya. Kalau tak ada anak macam mana? Ya Abu Abdullah mungkin. Tapi tak boleh Abu Isa. Orang Arab tak suka Abu Isa, tak ada. Sebab Nabi Isa tak ada bapa. Sebagian Isa. Abu Musa boleh. Abu Musa. Abu Isa, sebagian ulama tak menggalakkan nama panggilan Abu Isa ni. Sebab kita nak beradab dengan Nabi Isa AS. Walaupun Imam Tirmidzi Abu Isa dulu kan. Abu Abdullah. Bapa Abdullah. Anak dia mana? Abdullah. Atau dia tak ada anak, dijuluki Abu Abdullah saja sudah. Kalau masih bujang ke atau bujang lapuk Abu Abdullah. Baik. Yang anak pertama Qasim kan. Sempena nama anak sulungnya ni Rasulullah telah digelar Abul Qasim. Di masa Rasulullah hidup, haram memanggil atau menamai dirinya Abul Qasim. Sebab ada orang munafik yang sengaja memanggil Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Nabi tengah lalu, akhirnya Nabi menoleh. Ditengok macam tu. Orang tu buat tak tahu. Buat mainan Nabi. Akhirnya haram hukumnya masa itu. Bahkan sebagian ulama mengharamkan nama Abul Qasim sampai kiamat. Tapi yang masyhur, yang muktamad adalah Abul Qasim ini khusus pada zaman Nabi saja. Itu khusus untuk Nabi. Tapi ketika Nabi wafat, tak ada nama. Boleh menggunakan nama Abul Qasim. Qasim ya. Membahagi. Qasim tu membahagi. Sebab mengagih. Kasim ya? Baik. Kasim ni. Oh ya Kasim.
Q ya. Okey. Ah, jangan sambung tu Kasim. Kemudian Zainab. Apa nama? Uh, Anak pertama Qasim, kedua Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Yang isteri Sayyidina Utsman yang mana satu ni? Zainab dan Ummu Kulsum. Kan? Ummu Kulsum. Sayyidina Utsman dapat dua. Sebab Zainab meninggal dunia masa tu. Ketika Zainab meninggal dunia ni sakit, Nabi melarang Utsman untuk apa nama? Perang. Zainab, Ruqayyah, yang ni pertama Qasim satu, Zainab kedua, Ruqayyah ketiga, Ummu Kulsum ke empat, Fatimah kelima dan Abdullah keenam. Nabi juga Abu Abdullah juga sebab nama anak dia Abdullah. Abdullah diberi gelaran Tayyib, At-Tayyib yang baik dan At-Tahir yang suci. Semua anak lelaki Rasulullah meninggal dunia ketika mereka masih kecil. Anak-anak perempuan Rasulullah kesemuanya sempat memeluk Islam dan berhijrah. Mereka semua meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal dunia 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah. Anak lelaki Rasulullah semuanya meninggal masih kecil. Anak perempuan Nabi meninggal sebelum Nabi, melainkan Fatimah sahaja. Siti Fatimah meninggal selepas Nabi 2 bulan. Tapi di sini dikatakan 6 bulan. Bahkan 2 bulan. Sebab ketika Nabi nak wafat tadi, bagi tahu Fatimah, ya Fatimah, keluarga yang pertama akan mengikutku adalah engkau. Fatimah senyum terus. Mula-mula menangis sebab dia bagi tahu Nabi dah nak kembali ke rahmatullah, yakni kembali ke Allah SWT. Yang kedua, Fatimah tersenyum sebab dia orang pertama yang akan menyusul Nabi Muhammad SAW 2 bulan selepasnya. Dan nanti keturunannya daripada alhasil Sayyidina Utsman juga memiliki keturunan ya, tapi terputus. Sayyidina Ali pun memiliki keturunan selain Fatimah nanti. Selepas Siti Fatimah meninggal, Sayyidina Ali kahwin dengan perempuan-perempuan lain. Alhasil Siti Fatimah akhirnya mengkurniai atau dikurniai Sayyidina Hasan dan Husain yang sempat hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah, Siti Aisyah, semua isteri Nabi, Siti Khadijah. Ini ada buku khusus para ulama itu, buku khusus. Istilahnya muslimat selalunya dibaca, khusus pengajaran untuk muslimat ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pembinaan Kaabah dan isu tahkim insyaallah kita kongsikan pada kesempatan akan datang insyaallah. Okey. Nabi Isa pun menyebut kambing kan. Sebab kambing ni adalah termasuk binatang yang susah diatur. Kalau binatang-binatang lain itu mudah nak diatur. Kalau kambing ni susah. Istilahnya paling degil, istilahnya paling mencabar kesabaran. Jadi di sana Allah nak melatih kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada, kalau haiwan-haiwan lain dia ada sirkas dia. Harimau boleh jadikan sirkas kan? Sirkas sebut sirkus kalau. Sirkas. Apa? Sarkis kan? Orang Indon sirkus. Sarkis kan ada harimau, ada kuda boleh diatur semua. Kambing tak ada, sebab kambing tak boleh diatur. Tak ada kambing, sirkas kambing tak ada. Sarkis kambing apa. Ini untuk hikmahnya, untuk melatih kesabaran. Dan kambing sendiri ada banyak kelebihan juga ya. Kenapa kambing yang dipilih tu hikmahnya, ulama-ulama juga ada khusus kitab kambing ini nama dia. Bahkan daging di dunia ni paling nikmat ya daging kambing. Daging kambing banyak khasiat.
tak menjadi nabi berikutnya. Termasuk hikmahnya. Takut apa? Takut dinabikan oleh orang lain. Mengaku nabi itu mungkin tak, tapi takut dinabikan. Mengikut peristiwa Nabi Yakub kan, melahirkan Nabi Yusuf, anak nabi, ya nabi kan. Kalau ayahnya nabi, anaknya juga nabi. Sebelumnya kan berlaku banyak macam tu. Akhirnya ya hikmahnya ini seperti. Baik. Patutnya tunduk pada nabi. Maksudnya kenapa kambing itu degil? Itulah. Memang, tapi ini pengajaran bagi umat. Adapun peristiwa sebenarnya, kambing yang digembala kambing itu degil ketak wallahu alam. Kalau secara keseluruhan sifat kambing itu degil, maksudnya susah nak diatur. Tapi wallahu alam bila nabi yang mengaturnya. Sebab nabi banyak rehat juga ketika mengatur kambing tadi. Maknanya kambing dah ikut arahan mungkin. Nabi itu banyak duduk dengan kawannya lepak borak tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah kan. Jadi kalau kambing kan pergi sana, pergi sini. Ada serigala ada kan. Dulu kan banyak pemangsa istilahnya. Secara umum sifat kambing degil, tapi wallahu alam kambing-kambing yang digembala Nabi itu sendiri. Pada umat-umatnya lah. Dan dan manusia paling degil susah diatur orang Arab. Itu yang Nabi diutus di Arab. Oleh mutawif Arab nih, yang dia berpengalaman mengatur haji-haji mereka ni. Saya baik membawa 1000 orang Asia daripada saya membawa 10 orang Arab. Sebab susah nak diatur. Suruh buat macam ni tak boleh, bentang pergi sana sini. Tapi orang ni, kalau orang Asia kan bagi tahu, oh ini jalan besok ini nanti gitu seronok. Terus dia seronok ikut. Jadi dia, oleh itu paling jamaah paling apa nama? Paling taat, paling dengar cakap istilahnya, dengar arahan. Ya itulah orang Asia ni. Yang lain-lain suka hati jalan sana hilang sini. Walaupun kalau jamaah kita hilang juga kan. Tapi mungkin ya sebab ada yang dah nyanyuk, dah ini, dah tua apa semua. Itu peribahasa. Memang kalau kambing beranak kita seronok. Kambing beranak tanpa suami kita seronok. Anak dara beranak tanpa suami menangis kita. Sebab kenapa seronok kambing tak bersuami ada anak? Ya tambah banyak kambing kita. Kita ternak. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلا أتعول ما نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك الأيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Baik, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Ada salah silap, terkasar kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.